Selamat sejahtera, nama saya ialah Syarni, ialah perempuan dan Cirian. Nama matrik saya ialah 10/22F1026. Saya akan menerangkan contoh isu semasa kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi TMK mengundang peningkatan jenayah cyber dengan menggunakan pelbagai media. Saya akan mulakan penerangan saya menggunakan berita online. Isu tersebut merupakan serangan cyber senjata baru ancam keselamatan negara. Serangan cyber ceroboh sistem maklumat. Serangan cyber boleh berlaku dalam bentuk penghantaran bom email, spam, gangguan, ancaman penggodam, serangan virus, penafian perkhidmatan dan pencerobohan yang akan mengakibatkan kerugian besar serta menyebabkan kehilangan maklumat sulit syarikat maupun kerajaan. Ia menjadikan senjata baharu yang sangat efektif untuk menceroboh mana-mana sistem maklumat atau data sulit kerajaan, negara, jabatan atau syarikat. Jenayah cyber menyebabkan Malaysia kerugian berbilion ringgit. Menurut laporan ancaman keselamatan Sophos 2014, sebuah agensi bebas menyelidik tahap bahaya serangan cyber. Malaysia berada pada tangga ke-6 mudah diserang penjenayah cyber. Malaysia disenaraikan bersama-sama beberapa negara termasuk Hong Kong, Taiwan, Thailand, China, India dan Indonesia. Selain itu, aktiviti komuniti maya. Menurut pakar forensik ICT, Dr. Muhammad Taufik Abdullah, serangan anonymous adalah kumpulan aktiviti komuniti maya dan penggodam yang tidak berpusat dengan matlamat melakukan aktiviti menggodam berasaskan internet terhadap kerajaan tertentu dan organisasinya serta tapak web korporat. Seterusnya saya akan menerangkan menggunakan sebuah jurnal dalam talian. Tajuk jurnal tersebut ialah Memahami Jenayah Cyber dan Keselamatan Cyber di Malaysia, suatu pemerhatian terhadap pandangan sarjana dan intelektual. Ekstraknya adalah perkembangan pesat dalam dunia digital telah meningkat kebergantungan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Ini telah membuka kepada risiko ancaman baharu iaitu jenayah cyber. Jenayah cyber memberikan suatu masalah baharu kepada masyarakat dan negara dan ianya menimbulkan kebimbangan kerana memberi kesan kepada pembangunan sosial dan ekonomi yang sangat kritikal. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang serta tahap kesedaran masyarakat merupakan antara faktor berlakunya peningkatan jenayah cyber. Bagi mengatasi masalah tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan awal untuk memahami jenayah dan keselamatan cyber berdasarkan kepada penulisan yang telah disumbangkan oleh para sarjana dan intelektual. Dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, setiap penulisan sarjana dan intelektual telah dihuraikan dan dianalisis dengan terperinci bagi melihat dengan lebih jelas jenayah cyber telah serta aspek keselamatan yang diperlukan. Penulisan oleh sarjana dan intelektual yang telah dianalisis serta dibincangkan secara berstruktur ini dapat memudahkan usaha membina suatu kerangka dan mekanisme baharu terutamanya yang melibatkan kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta bagi mengurangkan masalah jenayah cyber dan meningkatkan aspek keselamatan cyber untuk kepentingan bersama. Usaha mempanteras jenayah cyber perlu dilestarikan setiap masa bagi memastikan masyarakat dan negara dapat menikmati faedah yang besar daripada dunia digital dan teknologi maklumat. Terima kasih kepada saudari Syalni. Hai semua, nama saya Sanggita Sulbakumar. Nombor matrik saya 10/22F1032. So, hari ini saya nak bentang tentang punca kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi semakin mengundang peningkatan jenayah cyber dalam masyarakat di Malaysia. Punca pertama adalah perbengkanan atas talian secara meluas. Penggunaan perbengkanan atas talian secara meluas diperkenalkan kepada pengguna. Terdapat pihak yang mengambil kesempatan dalam kemajuan teknologi ini dengan menggunakan taktif pemalsuan. Penjenayah cyber menghasilkan laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web sebenar. Hal ini akan menyebabkan seseorang individu memasukkan data peribadi ke laman web tersebut dan data tersebut digunakan penjenayah cyber untuk mendapat duit dengan cara yang mudah.
maka duit seseorang individu akan hilang dalam sekelip mata dan hal ini akan menyebabkan seseorang individu hilang kepercayaan untuk melakukan aktiviti perbankan secara atas talian. Tambahan pula, selain punca peningkatan jenayah cyber dalam kalangan masyarakat ialah sukar untuk mengenal pasti penjenayah. Hal ini demikian kesukaran untuk mengenal pasti penjenayah menyebabkan mereka berani melakukan jenayah cyber. Sebagai contoh, untuk kes yang diancam oleh hacker agar sukar untuk menentukan siapa yang menyerang sistem komputer dan menyebabkan penjenayah tersebut tidak dapat dikenal pasti. Terdapat beberapa isu tentang jenayah cyber. Sebagai contoh, 1095 mangsa penipuan cinta cyber, jawatan kuasa jenayah cyber siasat kes, remaja terdedah jenayah cyber, kaji baik buru media sosial dan jenayah cyber kini meningkat. Antaranya, saya akan menerangkan mengenali punca-punca peningkatan jenayah cyber dalam kalangan masyarakat. Punca ketiga adalah sikap manusia yang sukar untuk dikawal. Sikap individu yang inginkan keseronokan dan mencuba sesuatu yang baru. Terutamanya, golongan remaja menyebabkan mereka cuba untuk menggunakan kemahiran mereka dengan cara yang salah. Seperti menyebar virus dan mengodam komputer. Ini menyebabkan ramai masyarakat yang kurang tertipu dengan individu tidak bertanggungjawab. Punca yang terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini menyebabkan siasatan terhadap kes jenayah cyber. Yang ni mengambil masa yang lama dan banyak kes terganggu. Disebabkan kurangnya keseriusan agensi kerajaan dalam menangani jenayah ini. Selain itu, akta dan undang-undang sedia ada tidak sering dengan perkembangan pantas teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai contoh, denda atau hukuman yang dikenakan kepada penjara cyber tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukannya. Jom kita tengok satu video tentang jenayah cyber. Kesimpulannya, pihak kerajaan haruslah meningkatkan keupayaan untuk menghadapi jenayah cyber. Undang-undang negara kita juga perlu dikaji keberkesanan oleh penggubal undang-undang supaya sesuai untuk masalah moden ini. Dengan ini, pelbagai persediaan oleh kerajaan, barulah rakyat Malaysia mempunyai kemudahan cyber yang selamat untuk digunakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye semua. Hai semua, nama saya Sumitra Ana Perempuan Narayanan dan nombor matrik saya 10 DDT 22F1034. Hari ini, tajuk saya adalah Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK semakin mengundang peningkatan jenayah cyber dalam masyarakat di Malaysia.
Mari kita tengok apa kesan-kesan jenayah cyber dalam masyarakat di Malaysia. Macam pada ini, kita menjalani kehidupan yang dilingkari teknologi-teknologi canggih tanpa sebarang sempadan. Penggunaan internet dan media sosial telah banyak mengubah corak kehidupan atau norma masyarakat pada ketika ini. Sama seperti ciptaan manusia yang lain, teknologi internet yang digunakan ini tentu ada kelemahannya. Ruang yang tidak dipantau dan dieksplorasi oleh mana-mana pihak telah diambil kesempatan oleh pengodam untuk melakukan jenayah cyber. Perilaku seperti penipuan maklumat, kecurian data, salinan perisian yang tidak sah serta pengitipan individu di alam maya semakin berleluasa dari hari ke hari. Bagi memberi kesedaran kepada semua, wajar untuk kita huraikan akibat buruk perbuatan penipuan di alam maya. Antara impak yang paling buruk dalam perlakuan jenayah cyber adalah kehilangan aset-aset tertentu seperti wang atau dokumen sulit yang dimiliki oleh pihak berkepentingan seperti kerajaan negeri. Sebagai contoh, pengodam mencuri maklumat senarai penduduk di negeri Johor dan mendapatkan nombor telefon mereka. Kemudian, mereka menjual data tersebut kepada pihak yang melakukan penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai macam scam. Hanya melalui penggailan telefon dan menggunakan maklumat peribadi yang telah dicuri, penjenayah ini mampu menjerat mangsa sehingga rugi beratus ribu ringgit. Sehingga hari ini, kita masih mendapat berita tentang kes penipuan melalui panggilan. Ini menunjukkan kes jenayah cyber ini masih tidak dibendung sehingga memberi impak yang sangat merugikan kepada masyarakat kita. Malah, mereka yang menjadi mangsa jenayah cyber ini akan menghadapi tekanan yang tinggi seperti peribahasa yang menyebut berat mata memandang, berat lagi bahu memikul sehingga mangsa menutup akaun dalam laman media sosial. Mereka akan mengurungkan diri di rumah lalu bertindak menyalahkan diri mereka sendiri. Keadaan ini menyebabkan mereka menghadapi masalah kemurungan, apatah lagi jika tekanan tersebut membabitkan ahli keluarga, akibatnya keluarga mangsa turut dikecam oleh pelbagai pihak. Tegasnya, implikasi daripada tindakan penjenayah cyber ini menyebabkan mangsa bertindak di luar batas norma kehidupan manusia. Jenayah cyber juga boleh dikategorikan sebagai buli cyber yang sering kali berlaku di dalam media sosial. Masyarakat pada hari ini lebih banyak meluangkan masa melayari media sosial berbanding bersosial secara bersemuka seperti dahulu kala. Apabila bergaul di media sosial, ramai kenalan yang sebenarnya tidak mengenali diri kita secara peribadi. Apabila berlaku perkongsian yang salah atau tidak menepati fahaman orang lain, pengguna media sosial tersebut akan mudah untuk dikritik, disalahkan dan lebih teruk dicaci oleh pengguna media sosial lain yang kadang-kala tidak tahu menahu pun latar belakang perkongsian tersebut. Impaknya, pengguna yang berkongsi perkara tersebut akan berasa trauma kerana telah diburukan oleh orang ramai dan menjatuhkan keyakinan diri mereka. Malahan, terdapat mangsa buli cyber yang mengalami depresi kerana bagi mereka situasi tersebut bagi jatuh ditimpa tangga. Sesungguhnya, jenayah cyber tidak akan berlaku jika bertepuk sebelah tangan sahaja. Maka, kesedaran orang ramai juga perlu agar tidak menjadi mangsa seterusnya. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu untuk membanteras masalah jenayah cyber ini agar tidak membelenggu generasi kepimpinan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Sandita Serbukumar. Saya dari Politeknik Seberang Kerai. Saya di sini untuk menegur bual anda tentang peningkatan jenayah cyber. Bolehkah saya tahu nama anda? Nama saya Brinda Krishnamurti. Baik, Brinda. Bolehkah saya tahu tentang kebaikan teknologi maklumat? Teknologi ini telah membantu manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Baik. Pada era modernisasi ini, peningkatan jenayah cyber berkembang dengan pesat. Apakah isu jenayah cyber pada masa kini? Salah satunya adalah kerugian wang. Jenayah cyber mengakibatkan kerugian sehingga mencegah berjuta-juta ringgit.
Jika mangsa jenayah cyber merupakan sebuah organisasi, maka mereka akan mengalami kerugian yang besar seperti yang pernah berlaku terhadap laman web kerajaan. Baik, Linda. Selain daripada isu apakah yang langkah boleh mencegah jenayah cyber ini? Mengadakan kerjasama antara negara secara global. Malaysia perlu bekerjasama dengan negara-negara lain dengan memperkenalkan dan menjalankan rancangan membantaras penjenayah. Akhirnya, adakah anda mempunyai sebarang komen yang ingin memberikan? Ya, isu peningkatan cyber perlu dipandang serius oleh masyarakat. Masyarakat perlu berhati-hati menggunakan laman sosial dan tidak berkongsi maklumat peribadi. Itu sahaja daripada saya, Brenda. Terima kasih atas menghargai masa anda. Sama-sama. Selamat sejahtera Hamsyah, apa kabar? Selamat sejahtera Sumitra, kabar baik. Kalau tak keberatan, saya ingin menemui bual kamu mengenai kes jenayah cyber. Ya, saya bantu apa yang termampu. Dalam era globalisasi ini, semakin meningkat jenayah cyber di Malaysia. Apakah pendapat kamu tentang jenayah cyber yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat? Jenayah cyber merupakan satu isu yang serius dan perlu ditangani secara kolektif kerana ia berpotensi mencetuskan impak yang besar dalam pelbagai aspek. Perbuatan ini menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Penjenayah cyber akan muat turun cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data-data dan lain-lain melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan mangsa-mangsa. Secara tidak langsung, ia boleh menggugat keharmonian dan keselamatan negara termasuk mengancam perpaduan rakyat yang telah dibina bertahun-tahun lamanya. Ya, perkara ini tidak dapat dinafikan. Boleh tak kongsi tentang bagaimanakah masyarakat dapat menangani masalah jenayah cyber ini? Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Selain itu, boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat melalui kempen kesedaran atau iklan tentang ancaman sebenar jaya cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Semoga segala usaha untuk meningkatkan keselamatan cyber dalam negara diberikan sokongan dan setiap di antara kita menerima manfaat untuk melayari alam maya tanpa was-was. Terima kasih Hamsyah sebab memberi maklumat yang manfaat tentang jenayah cyber. Jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Yala Syahani. Nombor matrik saya ialah 10DBD22F1026. Hari ini saya akan bertemu bual dengan seorang awam. Tuan, sila memperkenalkan diri anda. Nama saya Anbu Celian Saudarajan. Hai, soalan saya pada hari ini ialah bagaimanakah kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi mengundang peningkatan jenayah cyber? Terima kasih kerana saya diberikan peluang untuk berkongsi pada hari ini. Sebenarnya memang kita tak dapat nafikan kejadian jenayah cyber semakin berluasa di negara kita seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Jenayah ini, jenayah cyber ini sebenarnya didorong oleh beberapa faktor, contohnya seperti peningkatan penggunaan internet yang merupakan salah satu penyebab kepada kejadian jenayah cyber ini. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan pengguna internet mendorong ramai pengguna internet menyalahgunakan maklumat yang terdapat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira betul atau salah. Sebagai contoh, pengguna internet akan menggunakan pelbagai maklumat dalam internet untuk tujuan penipuan dan aktiviti yang kurang sihat. Sebagai contoh, peningkatan pengguna internet mendorong ramai individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kepakaran mereka dalam bidang teknologi maklumat dengan cara menggodam sistem-sistem keselamatan bank,
menyebarkan virus dan sebagainya. Selain itu, kekurangan pakar-pakar forensik komputer di negara kita juga menjadi penyebab kepada kejadian jenayah cyber yang semakin berleluasa. Kekurangan pakar-pakar yang mahir dalam bidang forensik komputer ini menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk dikesan. Mereka menjadi semakin licik. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik komputer ini menyebabkan banyak kejadian-kejadian penggodaman sistem bank dan kecurian maklumat di internet yang tidak dapat dikesan. Kekurangan pakar-pakar forensik ini juga menyebabkan penjenayah cyber ini sukar untuk didakwa di mahkamah kerana tidak mempunyai evidence yang cukup. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan jenayah cyber ini semakin ketara, semakin berleluasa di negara kita. Sekian, terima kasih atas kerjasama dan pandangan Tuan. Sama-sama.